This call is now being recorded. Okey, apa itu akaun kawalan? Akaun kawalan merupakan ringkasan kepada ledger jualan dan juga ledger belian. Okey, bila sebut ledger jualan merujuk kepada akaun belum terima. Okey, awak kena ingat dan ledger belian merujuk kepada akaun belum bayar Jadi, akaun belum terima adalah akaun aset, iaitu kita jual barang kepada pelanggan secara kredit. Jadi, pelanggan yang berhutang dengan perniagaan kita, mereka merupakan akaun belum terima. ABB, akaun belum bayar, merupakan akaun liability, iaitu akaun hutang, tanggungan bagi perniagaan. Iaitu perniagaan beli barang niaga secara kredit. Kita beli barang secara hutang daripada pembekal. Jadi pembekal yang kita berhutang dengan mereka merupakan akaun belum bayar. So itu merupakan komponen bagi akaun liability. Jadi dalam perniagaan, ABT dan ABB ni akan melibatkan terlalu ramai pihak. Kadangkala bagi sesetengah perniagaan, ABT mereka mungkin melebihi daripada 100 akaun. Contohnya, contoh mudah kalau kita ambil perniagaan, contohlah kedai elektrik, Seng Heng contoh Seng Heng kan. Seng Heng, pelanggan boleh beli barang secara kredit ataupun secara hutang. Boleh beli mesin basuh, bayar dalam masa 24 bulan. Beli televisyen, bayar dalam masa 12 bulan. Jadi Seng Heng ni dia mempunyai terlalu ramai pelanggan ABT yang berhutang dengan mereka. Jadi bagaimana Seng Heng ni dia nak uruskan hutang dia? Jadi dia perlulah menyediakan satu akaun yang disebut sebagai akaun kawalan supaya semua akaun-akaun ABT itu boleh dikumpulkan dalam satu akaun sahaja. Itu adalah akaun kawalan. Sama juga dengan ABB. Contohnya perniagaan. Dia mungkin mempunyai ramai pembekal yang mereka berhutang dengan dia. Jadi bagaimana dia nak menguruskan hutang dia? Dia perlu sediakan akaun kawalan. Dia hanya perlu kumpulkan semua hutang dia hanya dalam satu akaun sahaja. Jadi akaun kawalan ini yang kedua, ianya memudahkan perniagaan menentukan baki keseluruhan ABT dan juga ABB. Dia memudahkan perniagaan. Jadi setiap hujung tempoh perakaunan, apabila perniagaan menggunakan akaun kawalan ini, ianya mudah untuk mengira baki keseluruhan yang ada dalam ABT dan juga ABB. Kerana baki-baki ABT dan ABB ini kita akan bawa ke dalam imbangan duga dan seterusnya kita akan bawa ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Yang ketiga, tujuan akaun kawalan adalah untuk menyemak ketepatan catatan dalam ABT dan juga ABB. Jadi akaun kawalan ini ia boleh mengesan sekiranya berlaku kesilapan catatan yang ada dalam akaun ABT dan juga akaun ABB. Oleh kerana terlalu banyak akaun-akaun ABT, ABB yang terlibat dalam perniagaan, mungkin akan berlakunya kesilapan catatan. Jadi salah satu cara untuk kita nak kesan kesilapan catatan dalam masa yang singkat adalah dengan menyediakan akaun kawalan. So ini tujuan-tujuan bagi akaun kawalan. Jadi ini adalah format akaun kawalan. Jadi kena ingat, akaun kawalan kita ada dua. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Kita pergi dahulu kepada akaun kawalan belum terima.
Okey, jadi yang ini memang awak kena ingat. Okey, ataupun lebih mudah kita kata kena hafal lah format dia ni. Baik, akaun kawalan belum terima. Yang pertama awak kena tahu, akaun kawalan belum terima merupakan akaun aset. Okey, ABT merupakan akaun aset. Oleh yang demikian, apabila berlakunya pertambahan ABT, kita akan rekod di sebelah debit. Okey, kalau nilai ABT bertambah, kita rekod di sebelah debit. Manakala sekiranya nilai ABT berkurang, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, kena ingat Okey, kenapa debit bertambah di sebelah kredit nilainya berkurang? Kerana ABT merupakan akaun aset. Baik. Jadi, yang pertama akaun ABT dia akan bermula dengan baki BB. So baki BB ia berada di sebelah debit. Ingat baki BB di sebelah debit. Kenapa debit? Kerana dia adalah akaun aset. Akaun aset baki BB mesti di sebelah debit. Okey, baki BB Baik. Yang kedua, di sebelah debit adalah jualan. Jualan ini merujuk kepada jualan kredit. Okey, ini merujuk hanya kepada jualan kredit sahaja. Okey, jualan kredit ini datang daripada jurnal jualan. Okey, jualan kredit ini datang daripada jurnal jualan Segala urus niaga jual barang secara kredit itu merupakan jualan kredit. So kita akan masuk dalam ABT di sebelah debit. Okey, kalau jualan tunai, kita tak masuk dalam ABT kerana jualan tunai kita terus masuk dalam buku tunai. Itu beza Jualan tunai masuk dalam buku tunai, jualan kredit kita akan letak dalam ABT. Okey jadi jualan ini dia menambahkan ABT lah sebab tu dia berada di sebelah debit. Okey, yang ketiga adalah faedah. Okey, faedah yang dikenakan ke atas ABT. Charge-charge tambahan yang dikenakan ke atas ABT. Jadi nilai ABT itu akan bertambah. Contoh Okey, contoh. Salah seorang daripada pelanggan tidak menjelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, contohnya dalam masa 1 bulan, seorang ABT ni dia perlu jelaskan semua hutang dia. Sekiranya dia gagal menjelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan, perniagaan akan mengenakan faedah kepada mereka. Jadi faedah yang dikenakan ke atas ABT itu ianya akan menambahkan nilai ABT tersebut. Jadi kita akan rekod di sebelah debit. Okey. Yang seterusnya adalah bank, iaitu cek tak laku. Okey, apa itu cek tak laku? Cek tak laku ni adalah bayaran yang tidak diterima daripada ABT kerana mungkin akaun banknya tiada duit, tiada nilai kan. Contoh apabila seorang ABT tu dia bayar hutang, kita akan rekod di sebelah kredit kerana hutangnya telah berkurang. Okey, bila perniagaan dia bawa cek itu ke bank untuk mendapatkan nilai tunai itu, rupa-rupanya cek yang diterima itu adalah cek tak laku ataupun cek tendang. Tak ada nilai pun duit yang ada dalam akaun tersebut. Jadi, pembayaran yang telah dibuat oleh ABT ni kita kena batalkan. So, kita kena tambahkan semula hutangnya di dalam ABT. Jadi, sebab itulah kita rekod di sebelah debit. Okey. Yang terakhir adalah diskaun diberi. Diskaun diberi dibatalkan. Okey, dia sama dengan cek tak laku tadi. Okey, bila awalnya ABT bayar hutang, kita beri diskaun kepada mereka. Apabila berlakunya cek tak laku, diskaun yang kita beri tadi pun kita batalkan semula. So kita kena rekod di sebelah debit. Okey. Baik. Yang berada di sebelah kredit. Okey, yang berada di sebelah kredit adalah yang mengurangkan nilai ABT. Okey, yang pertama adalah pulangan jualan.
Okey, tahu pelanggan jualan kita jual barang kepada pelanggan, pelanggan pulangkan semula barang kepada kita. Mungkin kerana barang itu rosak, maka hutang pelanggan ABT kita akan berkurang. Jadi kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, bank. Okey, bank. Ini adalah pembayaran yang bank adalah pembayaran yang dibuat oleh pelanggan. Okey, kalau pelanggan menjelaskan hutang, so ABT-nya akan berkurang. Kita akan tulis bank kita akan tulis bank ataupun tunai. Dia mungkin ada dua kat sini. Okey, mungkin bank, mungkin tunai Okey, yang ketiga, diskaun diberi. Okey, kalau kita beri diskaun kepada pelanggan, so ABT dia akan berkurang. Okey, hutang lapuk. Okey ni. Hutang lapuk adalah hutang yang tidak berjaya dikutip. Mungkin salah seorang ABT kita telah meninggal dunia ataupun ABT itu telah melarikan diri. Pelanggan kita telah melarikan diri. Jadi hutang mereka itu terpaksalah ditanggung oleh perniagaan. Jadi perniagaan akan menetapkan hutang-hutang tersebut merupakan hutang lapuk. Dia merupakan belanja kepada perniagaan. Apabila perniagaan meletakkannya sebagai hutang lapuk, maka ABT itu akan berkurang. Okey. Yang terakhir adalah kontra. Okey, apa itu kontra? Kontra adalah pindahan daripada ledger belian kepada ledger jualan. Ataupun pindahan daripada ledger jualan ke ledger belian. Okey, jadi dalam perniagaan kan, kita ada dua kita ada dua iaitu ABT dan juga ABB. Okey. Dalam masa yang sama, perniagaan mungkin berhutang dengan ABT dan dalam masa yang sama pelanggan kita juga berhutang dengan kita. Contohnya macam ni. Okey, contoh Okey, awak anggap sekarang ni kita sebagai kedai runcit. Okey, kita sebagai kedai runcit. Okey, seorang pelanggan kita telah berhutang dengan kita. So dia adalah ABT pelanggan kita tu dia ada kedai makan. Okey. Jadi dalam masa yang sama kita juga pergi ke kedai dia untuk makan. Jadi kita pun berhutang juga dengan dia. Kita pergi makan kat kedai dia, kita berhutang dengan dia. Jadi sama-sama berhutang. Jadi kalau sama-sama berhutang, macam mana kita nak selesaikannya? Kita akan menggunakan akaun kontra. Jadi akaun kontra ABT dia mesti berada di sebelah kredit. Boleh? Kontra ni dia susah sikit untuk faham. Ataupun awak bayangkan macam ni. Contoh contoh saya ambil Joy dengan Izzah. Contoh Joy dengan Izzah. Joy ada hutang dengan Izzah RM10. Dalam masa yang sama Izzah pun dia berhutang dengan Joy juga RM10. Jadi macam mana dia nak selesaikan hutang mereka? Kalau kita kira masing-masing berhutang RM10, Joy hutang dengan Izzah RM10, Izzah hutang dengan Joy RM10, kita boleh katakan apa? Halal lah kan? Saya tolak hutang awak, awak tolak hutang saya, tak perlu bayar. Tu konsep dia sama dengan akaun kawalan belum terima. Kalau berlaku situasi macam tu, disebut sebagai pindahan ledger belian kepada ledger jualan, kita anggap itu sebagai kontra. Kita hapuskan hutang antara satu sama lain. Boleh? Dan baki HB, yang terakhir kita akan cari baki HB. So baki HB kita akan cari berapa jumlah dia dan kita akan bawa kepada baki BB pada bulan yang seterusnya. Pada bulan yang seterusnya. Boleh? Baik. Akaun kawalan belum terima ni, awak kena ingat, dia bermula dengan baki BB di sebelah debit.
Okey, ada juga soalan, ini tak pelik ada juga kadang-kadang soalan itu dia berada baki BB di sebelah kredit. Dia mungkin ada. Okey, bagaimana situasi itu berlaku? Okey, situasi baki BB di sebelah kredit mungkin berlaku sekiranya pelanggan kita, ABT kita memulangkan barang niaga selepas mereka menjelaskan hutang. Contohnya kedai Pak Abu berhutang dengan kita 1,000. Okey. Dalam masa 10 hari dia dah bayar 1,000. So hutangnya telah dijelaskan kan. Tiba-tiba pada 3 hari kemudian Pak Abu pulangkan semula barang niaga kepada kita kerana barang itu rosak. Jadi situasi itu menyebabkan baki BB itu berada di sebelah kredit. Okay, nanti kita akan jumpa soalan dia. Tapi lazimnya bila sebut ABT, baki BB dia mesti berada di sebelah debit. Okay. Baik, sampai sini faham tak? Boleh ikut tak? Faham. Faham Yang lain? Li Chi Siong, okey tak? Li Chi Siong. Ke masih lagi baring di atas katil ni? Okey, okey. Baik. Jadi kita tengok contoh soalan Okey. Tengok contoh soalan. Okey, ini adalah soalan daripada buku teks muka surat 179. Kalau awak ada buku teks, awak boleh buka sekarang muka surat 179. Baik. Saya takut tulisan dalam ni kecil kan. Okey. Jadi contoh ini nanti cikgu nak awak salin semula dalam buku dan juga awak sediakan akaun kawalan belum terima ni ini sebagai nota ataupun nota lah dia lebih kepada nota kepada awak untuk faham akaun kawalan belum terima ni. Okey, baik kita tengok soalan dia. Baik, maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Aiman. Okey, yang pertama, baki ABT pada 1 September 2016 adalah 3760. Okey, baki pada 1 September. So ini adalah baki BB. So 3760 baki BB kita akan rekod di sebelah mana? Okey, komen situ. Debit tulis DT, kredit tulis KT. Okey, yang pertama kita nak masuk mana? Okey, DT ataupun KT. Ini DT, sebelah kanan KT. Baik, yang pertama kita nak masuk mana? Komen. Okey, DT Okey, DT debit kan. Okay, so kita akan mula dengan baki BB. Okey, baki BB 3760. Okey. Yang kedua, jualan kredit. Okey, jualan kredit. Menambahkan ABT ataupun mengurangkan ABT. Okey, debit ataupun kredit. Jualan. Debit okey, debit. So jualan debit. Okey, jualan kredit 25670. Okey. Diskaun diberi. Okey, kita beri diskaun kepada pelanggan. Jadi ABT akan bertambah ke berkurang? Berkurang. So di sebelah mana? Debit ataupun kredit? Kredit. Okey, letak di sebelah kredit, tulis diskaun diberi. Okey, 234. Okey, next. Pulangan jualan 370. Okey, pulangan jualan mengurangkan nilai ABT. So di sebelah kredit. Pulangan jualan
370. Kemudian, okay, next, penerimaan cek daripada akaun belum terima. Okay, bila ada perkataan penerimaan cek, ini merujuk kepada bank. Okay, maknanya perniagaan menerima cek daripada ABT. So, ABT ni telah menjelaskan hutang. So, bila dia menjelaskan hutang, ABT mereka akan berkurang kan. So, kita akan rekod di sebelah kredit. Okay, good. So, kredit kita akan tulis bank 19450. Okay, next. Cek tak laku. Okay, cek tak laku. Debit ke kredit? Cek tak laku. Debit. Situasinya macam mana? Kita dah terima cek daripada pelanggan. Kemudian bila kita pergi ke bank untuk menjelaskan, kita nak dapatkan balik duit kita tu, rupa-rupanya cek tersebut cek tidak laku. So, kita kena tambahkan semula hutang dia kan. Jadi, kita akan rekod di sebelah debit. So, awak tulis bank dalam kurungan cek tak laku. Okay, cek tak laku 980. Okay, diskaun diberi dibatalkan. Okay, sama. Debit. Okay, diskaun diberi. Okay, tulis diskaun diberi dalam kurungan dibatalkan. Okay, 75. Okay, yang last sekali hutang lapuk. Okay, hutang lapuk mengurangkan nilai ABT. So, debit ke kredit tadi? Kredit. Okay, tulis hutang lapuk. Okay, hutang lapuk. Hutang lapuk 370. Okay, jadi, so kita akan tutup akaun. Okay, tolong saya kirakan ni jumlah dia. Okay. Mana kalkulator? Okay, kita nak cari pakai HB kan? Okay, sebelah debit 3760 tambah 25670 tambah 980 tambah 75. Okay, 30485. 30485. 30485. Okay, so kita akan cari baki HB. Okay, berapa tu? Satu kosong kosong 61 10061 kan? Okay, good. Okay, so baki HB 10061. Okay, jangan lupa tulis yang berikutnya baki BB 10061. Okay, pada bulan yang seterusnya. Okay, selesai baik. Boleh print screen. Ni. Print screen soalan ini nanti awak buat semula dalam buku tulis awak. Okay, so ini adalah untuk akaun belum terima. Okay, selesai untuk akaun belum terima. Ada soalan tak? Tak ada Okay, yang lain?
Izzah ada soalan tak, Izzah? Tak ada Okey, so yang lain pun tak ada juga kan? Okey, jadi kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua adalah akaun kawalan belum bayar Okey, akaun kawalan belum bayar ada ataupun ABB. ABB merupakan akaun liability. Okay, ingat bila sebut akaun liability, yang menambahkan nilai ABT adalah di sebelah kredit, yang mengurangkan nilai ABT kita akan rekod di sebelah debit. Kan? Okey, ini adalah persamaan perakaunan yang awak kena tahu sistem catatan bergu tu kan. ABT liability bertambah kredit, berkurang debit. Dia terbalik dengan ni. Okey. So yang pertama, kita pergi kepada di sebelah kredit dululah. Okey, bank pula. Baki BB, kita akan mula baki BB di sebelah kredit. Okey, kenapa kredit? Kerana ABB adalah account liability. Okey, jadi jawapan awak macam itulah kalau cikgu tanya, kenapa kita letak di sebelah debit? Kerana dia adalah account liability. Liability baki dia di sebelah kredit. Akaun belum terima ABT. Kenapa baki BB di sebelah debit? Kerana ABT merupakan akaun aset. Baki akaun aset dia mesti di sebelah debit. Itu jawapan dia Okey, yang kedua adalah belian. Okey, belian ini merujuk kepada belian kredit lah. Okey, belian kredit, kita akan jumpa belian kredit ini dalam jurnal belian. Okey, kita beli barang dengan pembekal secara hutang. So itu merupakan belian kita So kita akan rekod di sebelah kredit. Okey. Kalau belian secara tunai, kita akan masuk dalam buku tunai. Dia tak masuk dalam akaun kawalan Akaun kawalan hanyalah melibatkan urus niaga, jualan dan belian secara hutang sahaja, secara kredit sahaja. Okey. Yang ketiga, angkutan masuk. Okey, angkutan masuk juga menambahkan nilai ABT. Okey, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, angkutan masuk ni apa? Ini adalah kos pengangkutan barang yang dibawa kepada kita. Okey, contohnya kita beli barang daripada seorang pembekal. Jadi bagaimana barang itu hendak dibawa ke tempat kita? Jadi kita mestilah sewa lori, kan? Kita sewa pengangkutan untuk bawa barang tersebut ke tempat kita. Jadi kos pengangkutan itu akan ditanggung oleh kita. So liability kita akan bertambah, hutang kita akan bertambah. Okey, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, faedah. Okey, faedah charge yang dikenakan oleh pembekal kepada kita. Contohnya, kalau kita gagal bayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan, perniagaan kita akan dikenakan faedah. So apabila perniagaan dikenakan faedah, hutang kita akan bertambah, liability akan bertambah, kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, ini situasi dia Baik. Di sebelah debit. Okey, di sebelah debit adalah bank. Okey, kalau perniagaan telah menjelaskan hutang, kita dah bayar hutang, nilai bank ABT kita akan berkurang, diskaun diterima, kita terima diskaun daripada pembekal, pulangan belian, kalau kita beli barang rosak, kita pulangkan kepada pembekal, jadi hutang kita akan berkurang, kita akan letak di sebelah debit. Yang keempat adalah kontra. So ingat, kontra dia berada di sebelah debit. Akaun belum bayar, debit. Akaun belum terima, dia akan berada di sebelah kredit. So awak kena ingat kontra ni dia berada dalam kedudukan tolak. Dia akan berada dalam ruangan tolak, kontra. Yang last sekali kita akan cari baki HB. So baki HB kita akan dapat di sebelah debit. Kemudian kita bawa baki tersebut pada bulan yang seterusnya.
kita akan tulis baki BB, okey, nilai X yang kita bawa daripada bulan yang sebelumnya. Okey. Jadi akaun belum bayar ini pun sama dia juga ada baki BB di sebelah debit. Dia mungkin ada tapi jarang-jarang berlaku lah Dia mungkin ada baki BB di sebelah debit. Okey, kenapa situasi ini berlaku? Maksudnya kita telah menjelaskan hutang kepada pembekal, kemudian barang yang kita terima itu rupa-rupanya barang itu rosak. Jadi kita pulangkan kepada pembekal, pembekal akan mengurangkan nilai kita. Okey, contoh kita beli barang dengan kedai Pak Abu RM1,000. So kita dah bayar kepada kedai Pak Abu RM1,000. Okey, selepas 2 hari barang tersebut rosak. Jadi bila kita pulangkan semula kepada Pak Abu akan rekod pulangan belian kita itu, jadi baki itu dia akan jadi baki minority. So kita akan rekod di sebelah debit. Okey. So ini nanti kita akan tengok contoh soalan jugalah. Baik. Boleh So bila sebut account liability, sebenarnya awak tak hafal urus niaga ni pun tak apa. Awak ingat macam ni je. ABB adalah account liability. Okay, situasi yang menambahkan liability, kedudukannya di sebelah kredit. Situasi yang mengurangkan nilai liability, kita akan rekod di sebelah debit. Okay. Bila kita baca urus niaga tu sebenarnya kita akan sendiri faham. Dia bertambah ke ataupun dia berkurang. Okay. Baik. Contoh. Ni yang terakhir ni. Okay, maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Ravindran. Okay, ini pun sama saya ambil dalam buku teks muka surat 179. So nanti awak salin balik soalan ni, kemudian buat akaun kawalan ni. Okay, yang pertama. Okay, bila sebut ABB, okay, awak labelkan kat sini. Yang menambahkan nilai ABB di sebelah kredit, yang mengurangkan nilai ABB di sebelah debit. Okay, baik. Yang pertama, baki ABB pada 1 April. So, ini adalah baki BB. Baki BB, debit ataupun kredit? Okey, kita akan letak di sebelah kredit kan? So, kita akan tulis baki BB di sebelah kredit. 4,300. Okey. Kalau saya tanya, kenapa kredit? Apa jawapan awak tadi? Kenapa kredit? Kenapa baki BB akaun belum bayar kredit? Apa jawapan dia? Kerana ABB merupakan akaun apa tadi? ABB merupakan akaun liability. Okay, good. ABB merupakan akaun liability. So, akaun liability baki dia mesti berada di sebelah kredit. Okay, itu jawapan dia. Okay, 2. Belian kredit 18560. Okay, debit ke kredit? Kredit. Okay, belian kan? So, belian. Okay, awak boleh tulis belian kredit. Okay, 18560. Okay, diskaun diterima. Okay, diskaun diterima. Mengurangkan nilai ABB kan? So, debit. Okay, good. Diskaun diterima. Okay, 450. Okay, next. Pulangan belian. Debit juga kan? Okay, pulangan belian. Pulangan belian debit 230. Bayaran cek kepada pembekal. Okey, bayaran cek ini merujuk kepada bank. So kita dah bayar kepada pembekal. So hutang kita akan berkurang kan?
Hutang berkurang, tolak debit. Okey. So tulis bank 15600. Cas angkutan dikenakan. Okey. Cas angkutan dikenakan. So ada pertambahan nilai kan? Kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, tulis cas angkutan. Okey, cas angkutan 370. Okey, yang last kali. Okey, pindahan daripada ledger jualan ke dalam ledger belian. So ini adalah kontra. Okey. Kontra bagi ABB, okey, dia berada pada ruangan tolak kan? So debit. Okey, tulis kontra Kontra ni awak hafal pun tak apa. Kontra ABB debit. Kontra ABT dia berada di sebelah kredit. 650. Okey, selesai. Sebenarnya akaun kawalan ni dia senang je. Okey. So kita akan tutup akaun kita. Okey, kita akan cari baki HB. Okey, so kita akan kira 4300. Okey, kita akan dapat 23230. 23230. Okey, kita akan cari baki HB. Okey, berapa nilai baki HB ni? Okey, awak akan dapat 6,300 Okey, awak akan dapat 6,300. Okey, lepas tu jangan lupa baki BB pada bulan yang seterusnya 6,300 kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, so selesai Okey, boleh. So ini adalah bentuk akaun kawalan belum bayar. Okey, boleh bagi mereka yang faham situasi dia, awak boleh kenal pastilah kedudukannya di sebelah debit ataupun kredit. Tapi bagi pelajar yang lemah kan, yang tak tahu nak menentukan nilai di sebelah debit ataupun kredit, awak kena hafal lah format ni Ni format ni kan. Ini. Format ni awak kena hafal kalau tidak faham kedudukan dia. Baik. So ada soalan tak? Tak ada. Yang lain? Tak ada Okey. Okey. So kalau tak ada soalan, kita akan kelas kita akan berakhir dekat sini lah Cikgu akan send soalan latihan untuk hari ini dalam grup Telegram. Okey, awak cuba buat. Lepas tu awak hantar pada cikgu untuk cikgu semak. Okey. Jadi betul tak ada soalan Okey, so terima kasih kerana hadir untuk kelas pada hari ini. Kehadiran hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang.
Okay, 11 orang yang hadir pada hari ini, yang masih lagi belum selamat adalah 8 orang kan. Tak apa, 8 orang tu saya akan call dia hari ini, saya akan tanya khabar dia. Okay, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Jiko. Ya, sama.